kencang sangat kata hati, yang tinggi semua ku junjung. Nisan lama tak terkunjung, definisiku tetap sama dengan kelajuan. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Kamarul Zaman Awang, Timbalan Pengarah Program, di mana semua program di bawah yayasan ni bawa kendali selia saya lah. Ada section-section saya. Jadi mungkin saya nak tahu apa hasrat student dulu. Senang saya nak cerita apa benda. Sebab kami nak tahu macam mana yayasan pembangunan keluarga yang memberikan manfaat kepada komuniti di Terengganu. Sebab biasa saya asal dari Penang. Penang dia tak ada YDK lah. Okey. So saya Menteri lain ada tak? Saya fikir ada. Memang tak ada. Jawapannya memang tak ada. Okey. Itu tujuan assignment by group. yes. Okey, macam ni. Di Terengganu ni, apa yang lebihnya kami sebab kita ada satu yayasan yang betul-betul fokus pada keluarga. Kami ada yayasan Islam pasal keagamaan, masjid kan, tenaga pengajar di surau. Kita ada yayasan Terengganu yang fokus pada pembelajaran, sekolah imtiaz let's say kan. Taja pelajar masuk universiti, itu yayasan Terengganu. Lagi yayasan penganak usahawan dia tentang usahawan. Kami ni yayasan penganak keluarga yang pertama di Malaysia dan satu-satunya sampai sekarang. Jadi kita ditubuhkan tahun 86 lagi dan mula dia beroperasi dengan servis kita pada tahun 87 lah. Yang mungkin anda bertuah sedikit sebab saya ni orang lama. Orang lama macam mana tak? Di sini nak ke pencen bulan 11, 60 tahun. Dan saya berkhidmat lama di yayasan keluarga 31 tahun. Jadi kalau tanya pegawai lain mungkin dia tak banyak mengalami apa yang saya telah alami lah. Okay. Yayasan Penganak Keluarga ni ditubuhkan sebab pada tahun 1980-an negeri ada buat kajian dengan Pusat Pendidikan Dasar USM yang diketuai oleh Profesor Datuk Dr. Wan Halim, tu orang Terengganu juga. Jadi nak bantu Terengganu macam mana boleh develop kita punya sosial dan sebagainya lah. Jadi kajian tu menunjukkan ada 4 isu yang membantu perkembangan negeri Terengganu. Yang pertamanya kadar kemiskinan tinggi pada masa tu tahun 80-an. Kadar kematian bayi pun tinggi. Dalam masa setahun 30/1000 bayi yang dilahirkan tu meninggal dunia. Mesti ada sebab kan. Kadar kesihatan kita rendah, klinik-klinik tak banyak masa tu. Dan satu lagi kadar penceraian kita tinggi. Kadar penceraian tinggi. Jadi 4 isu ni yayasan ni nak selesaikan masalah ni lah, nak mengurangkan masalah 4 isu ni. Jadi banyak program yang kita telah buat. Program pertama yang dibuat oleh Yayasan Penganak Keluarga Terengganu ni adalah menyediakan pusat asuhan kanak-kanak. Kita panggil TASKA, nursery. Kalau dalam UMT perasan tak dekat stadium tu? Itu kami punya lah tu. Okay, kita ada 71 buah. Satu-satunya agensi kerajaan yang ada paling banyak TASKA. Kenapa? Kami dapat support daripada kerajaan negeri lah. Jadi TASKA yang pertama kita, sebab masa tu tahun 80-an orang tak nampak keperluan tentang pengasuhan anak-anak. Jadi tak ada, bila kita buka TASKA tak ada klien lah. Umpamanya baik asuh sendiri atau orang tua atau nenek semua kan. Jadi kita buka satu TASKA, nak cuba kami punya peranan, kita buat TASKA. Kalau dulu mungkin guru-guru kami tak ada sijil yang profesional lah. Maknanya sebenarnya nak buka TASKA ni perlu ada satu sijil yang diiktiraf oleh JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya nampak kami ada banyak TASKA tapi guru-guru kami just kedalaman biasa panggil bincang pasal macam mana nak masak makanan, macam mana nak tukar paper contoh kan. Tapi ikutlah dia punya silibus ikut, tapi kami tak diiktiraf untuk mengajar sebenarnya pun. Jadi masa tu saya nampak keperluan bahawa kami perlu jadi pusat akreditasi. Pusat akreditasi ni pusat yang boleh mengajar dan diiktiraf. Pilihan kami di Yayasan Keluarga, kami ada TASKA dan guru-guru kami pun bersijil. Okey, jadi peranan kepada masyarakat macam mana?
bila kata kemiskinan tinggi sebab suami bekerja, isteri tak bekerja. Okey, betul. Jadi kita promote kalau boleh isteri juga bekerja. Tapi reason dia anak nak jaga macam mana? Okey, dulu contohnya suami pergi nelayan, isteri buat persiapan keropok tu kan, dia nak bantu ulang semua tu. Bawa anak pergi pantai contoh. Jadi anak semua besar cara macam mana? Tak bagusnya family tu pendapatan rendah, suami dah pergi nelayan, isteri boleh tambah pendapatan dengan ambil upah. Tapi anak dia kami jaga. Iuran masa tu, kalau tak silap saya, RM1 sehari tu je. Jadi kita fokus pada pendidikan anak-anak tu. Sebab 3 tahun pertama, 3 tahun setengah ke bawah, penggunaan otak sangat cekap. Tapi kita abaikan, biarkan main merata, tidur kan. Di antara selalu orang tanya saya apa istimewanya di Taska. Bagi orang tengok dalam pencapaian pelajaran di Malaysia, negeri mana yang leading? Terengganu kan? Saya beritahu sebab daripada awal 3 tahun setengah ke bawah kami dah develop dia punya kemahiran minda. Negeri lain tak ada. Jadi nampak servis pada komuniti itu kalau dibuka oleh agensi bangunan, kemudahan disediakan oleh agensi. Pasal UMT tu saya kata saya nak bangunan, saya nak alat mainan, saya nak macam ni, dia beri. So anak dia lebih kepada anak-anak pensyarah orang sana lah dalam kampus. Dan kami beri guru. Management kami handle. Yuran kami kutip. So saya beralih pada bahagian yang kedua. Saya ada 4 section. Yang kedua adalah yang saya bawa balik tadi adalah mesyuarat dengan seorang profesor daripada UNIZA. Di bawah pembangunan keluarga, sini ni pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga ni kami ada wali mata urus perdana, kahwin perdana. Kami ramai-ramai. Kita pernah dapat sambil-sambil sila. Ya. Kita pernah capai Malaysian Book of Record perkahwinan ramai-ramai yang paling besar di Malaysia. Saya rasa hari itu 271 couple kot. Okay. Kita target orang yang rasa nak kahwin tapi ada kekangan. Contohnya mak ayah orang susah, tak ada belanja, nak buat kenduri kenara, nak bayar imam lagi kan, nak beli baju lagi. Jadi negeri sponsor. Yang pertamanya dia mesti syarat lah bila dia nak kahwin tu mendapat persetujuan ibu bapa. Dia bebas daripada dadah, kita ada syarat. Dia kena datang temu duga. Lepas tu kalau dia nak join kita, dia kena ada satu couple tu komitmen sebanyak 1,000. Kita bukan ambil duit tu, kita tak main-main. Sekali nak kahwin, join. Kita beri baju semua tak jadi kahwin, saya tak nak macam tu. Jadi 1,000 tu dia akan dapat balik selepas dia kahwin. Kita pegang dan dia akan dapat balik duit tu selepas dia kahwin. Jadi ya. Jadi bila dia ikut kursus tu, yang pertamanya majlis perkahwinan tu kami sponsor. Contohnya kita pernah Islam itu 270 lebih. Dia boleh jemput satu family tu boleh jemput 50 orang. Pasangan lelaki 50, yang perempuan 50, 100 orang. Tak payah bayar, kami sedia jamuan. Baju pengantin kami sedia, tukang make up kami sedia, juru gambar kami sedia, lagi apa? Pejabat agama pun kami bayar, kan bayar, kat ni kan kena bayar. Cuma dia sediakan duit hantaran je lah. Yang hantaran tu tak banyak kan, dia atas kemampuan. Jadi selepas pada tu dia nanti akan boleh ikut kursus kami lah. Kursus kami selepas kahwin, biasa lepas 6 bulan kami buat kursus lah. Kita tak tolong orang yang betul-betul nak kahwin, tetapi dia kahwin lari. Okay? Ataupun dia tak kahwin dan buat kelakuan tak sesuai. So dia memang ready nak kahwin tapi dihalang kan. Contohnya, jadi kita beri bimbingan selepas pada kahwin tu. Kita ada kursus 3 hari 2 malam tu pun kami sponsor kat hotel. Contohnya kali ni saya buat kat Permai Fahim. Kenapa? Sebab perceraian yang berlaku 5 tahun pertama tu adalah cabaran yang paling besar dalam perkahwinan. Dia tak kahwin lagi lah. Tahu, kita ngurat ni pak-mak semua ni okey semua. Tapi bila kahwin dia akan jadi lain tau. Oh, ingat ke tak jenis kaki tidur? Contoh. Okey, dia akan nampak kekurangan atau akan nampak dia akan lebih tekanan. Jadi ada yang kes dengan tak ngam dengan bapak mertua lah, di ipar kan. Jadi 6 bulan tu dia lalui dan kami panggil di hotel tu, kita akan beri balik. Macam mana nak komunikasi dengan bagus dengan mertua, macam mana nak uruskan kewangan. Sebab masa nak kahwin dia tak fikir duit ni, rasa cukup je. Tapi bila kahwin, sebab isteri nak beli make up lah, apa, duit mana semua kan. Jadi kami bimbing dari segi macam mana mengendalikan perkahwinan. Sebab nak elak daripada perceraian tadi lah. Sebab tu kata servis kepada komuniti. Kita nampak buat macam main-main tapi nak servis, nak selesaikan masalah yang berlaku, iaitu perceraian.
Jadi itu antara mereka yang akan dapat lah. Jadi bahagian ni juga ada saya bersama dengan adun belia tahun ni, katakan remaja macam you all lepas habis graduat kan. Masa saya dulu pakcik dah ni, macam pakcik dahulu, bila keluar JPA sponsor biasa dapat kerja terus, biasa. Penambungan tu, dia punya syarat tu, adakah untuk golongan bersasar saja ataupun Open. semua? Open, tak kira pendapatan. Tujuan saya sebenarnya menggalakkan penambungan di kalangan anak-anak kecil. Jadi kita tak bagi duit cash, kita buka akaun untuk dia dalam akaun SSPNI. Jadi kalau parent dapat duit nanti dia tambah slowly lah dia tabung. Limit untuk anak tu? Anak lagi ramai lagi banyak dia dapat. Katakanlah anak ikut 10 dia dapat 500, anak yang pertama dapat 100 je contoh. Pada penambungan untuk anak-anak di masa depan. Itu panggil skim permata sejahtera yang ini. Yang ketiga adalah pembangunan komuniti. Pembangunan komuniti ni di pasal warga emas, ibu tunggal, kemahiran jahitan, lagi home manager itu sebagai latihan. Home manager ni kertas kerja saya untuk negeri tahun 2016. Home manager ni asalnya pembantu rumah. Kita nak elakkan daripada ambil pembantu rumah Indonesia. Saya ambil contoh kan. Saya ambil pembantu rumah Indonesia, zaman dululah bayar 7,000, sekarang ni 14,000 dah. Nak bawa dia masuk tu. Gaji bulanan pun sekarang berapa? 1,000 lebih lah. Jadi bila dia dapat duit, semua dia belanja kat Indonesia. Orang tu rumah saya boleh beli tanah, boleh lembu semua. Sebab kat sini semua kita beli. Ubat gigi dia, seluar dia tu kena kita beli semua. Jadi tak belanjakan di sini. Saya tengok pusingan wang tu diterima dia bawa sana. Jadi, kalau boleh kita nak diterima sini, dia belanja sini untuk ekonomi kita. Jadi idea tu ambil orang tempatan, orang Terengganu, keutamaan wanita, keutamaan juga pada ibu tunggal asalnya lah. Yang nak bekerja sebagai home manager, yang pertamanya di Seborang kami interview. Kita tempatkan di rumah mana-mana majikan sementara. Kita beri allowance latihan RM900. Kalau dia selesa dengan majikan ni, dia boleh teruskan dan dekat kontrak dengan kami, gaji minimum saja. Kalau dia rasa ni tak selesa, dia nak majikan lain, beritahu. Tapi bila dia sekali kontrak itu setahun lah. Jadi majikan pun sama. Kalau dia rasa orang ni tak selesa dengan dia, dia boleh pilih lah. Selasa home manager sebenarnya di luar negara, sebenarnya macam di US, home manager ni bukan orang gaji. Dia datang untuk manage balik rumah ni. Contohnya anak-anak saya ni bersepak, pakai tuala letak merata, pinggang tak pernah basuh. Jadi home manager ni slowly dia akan tolong, slowly dia akan ajar anak kita jadi betul. Di sekian video kami bersama Tuan Kamarul Zaman, iaitu Timbalan Pengarah bahagian program. So itu saja kami di Yayasan Perhubungan Keluarga Pulau Terengganu. So that's all for today. Thanks. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors.